Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih kekal dalam keadaan bernyawa. Mudah-mudahan peluang yang Allah bagi ini kita akan gunakan sebaik-baik mungkin untuk mencari bekalan sehinggalah kita dijemputkan oleh Allah dalam masa yang tak berapa lama lagi. Akhir zaman ni kata Nabi, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Maknanya siapa dah sampai 60 tahun tu bersedialah. Inilah masanya Tuhan nak panggil balik. Tuhan nak panggil kita balik ke kampung kita, iaitu di akhirat. Karena kita berasal dari akhirat, nanti akan kita kembali kepada akhirat. Sebab Allah macam heran tapi tak ada heran, tapi seolah-olah macam heran. Mengapa kamu ini boleh kufur kepada Allah Ta'ala? Mengapa kamu boleh engkar kepada Allah Ta'ala? Sedangkan kamu apa tak ada, asalnya apa tak ada. Kemudian dari setitis air mani Allah jadikan kita. Hiduplah kita ni, ya. Dapat setitis air mani daripada perkara yang sangat hina. Allah hidupkan kita. Jadilah kita bayi. Daripada bayi jadi kanak-kanak. Daripada kanak-kanak jadi remaja. Dari remaja jadi dewasa. Sampai tua. Dah sampai 60 tahun umur, tunggulah saatnya Tuhan nak panggil balik kita. Tuhan nak panggil kita balik ke hadratnya. Di sana kita akan dicek, akan diperiksa, akan dinilai bagaimana kehidupan kita. Itu yang saya baca ayat yang pertama tadi. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya.
Semua apa yang kita lakukan dalam dunia ni akan diambil kira, akan dicek, akan diperiksa. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan akan ditunjukkan nanti di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkannya. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, kecil pun jahatnya, juga akan diperlihatkan olehnya. Kecuali orang yang buat jahat tu dia taubat kepada Allah SWT. Itu tidak diperlihatkan. Allah akan delete, Allah akan padamkan segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan kalau dia bertaubat. Kalau tidak, kita akan nampak segala kejahatan yang telah kita lakukan dalam dunia ini. Tak ada satu pun yang ada ketinggalan kalau kita tak taubat. Tapi kebaikan akan dilihatkan. Apa saja kebaikan kita buat akan diperlihatkan kembali di akhirat esok. Sebab Allah tu Maha Adil. Allah Maha mengasihani. Sebab itu kalau kita disiksa disebabkan oleh kesalahan kita. Kalau Allah ampunkan itu hak dia. Sebab itu kita suruh minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nabi yang tak berdosa meminta ampun dengan Allah Ta'ala. Inni la astaghfirullahal azim fil yaumi wal lailati 70 marrah, kata Nabi. Sesungguhnya aku minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap hari dan setiap malam 70 kali. Nabi tu, padahal Nabi mana ada dosa? Dia dipelihara dari dosa. Mereka itu semua maksum. Bila berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung tak ada dosa. Tapi pun minta ampun juga dengan Allah Ta'ala. Kita sampai tak berdosa, angkat tangan. Saya nak angkat gambar mana orang tak berdosa ni. Jadi wajar ke tak wajar kita minta ampun dengan Allah Ta'ala? Wajar benar, ya, wajib pun. Jadi minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kalau kita minta ampun, segala kesalahan kita tu tidak akan ditayangkan kembali. Yang baik-baik aja ditayangnya. Karena dosa itu sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, kata Allah. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Siapa tanda angkat tangan? Allah nak masukkan dalam syurga. Dalam syurga tu ada sungai-sungai di bawahnya. Jadi mudah-mudahan itu Allah bagi peluang kita tu. Allah bagi kita hidup lagi hari ni. Jadi sampai bila tak tentulah. Macam saya ni dah 80 tahun dah. Kata Nabi antara 60 hingga 70 tahun. Tapi saya ni dah lebih. Jadi wajarkah kita nak berpoya-poya lagi, nak berehat-rehat lagi, nak bersenang-senang lagi, sedangkan masa kita nak dikembali kepada Allah sudah dekat benar-benar. Jadi apa kita kena buat? Kena sungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan dengan itu kita akan selamat di akhirat nanti. Yang penting di akhirat. Di dunia ni penting juga. Tapi tak selamat di dunia ni, kalau selamat di akhirat, baguslah tu, ya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Pada muka surat 145, kita masih lagi membicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya sudah kita baca dulu, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Turunnya Nabi Isa ke dunia. Sudah kita baca minggu sudah. Ya, dia turun menyatakan dia bukan anak Tuhan, menyangkal dakwaan daripada orang-orang Kristian, mengatakan dia itu anak Tuhan. Kemudian dia juga turun, dia akan mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia semayang cara kita, cara Nabi Muhammadnya syariat. Dia puasa ikut syariat Nabi Muhammad, dia berpakaian ikut syariat Nabi Muhammad, ekonomi ikut syariat Nabi Muhammad, apa saja dia buat. Dia walaupun dia ada syariat dia sendiri, tapi dia tak
tak amalkan syariat dia sendiri. Dia amalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa dia buat lagi? Mematahkan segala salib-salib pangkah yang ada tu, dia dipatahnya. Macam mana bercakap entahlah, tembak ke, bom ke, dia sendiri patah ke, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tunggu masa dia turun nanti. Kemudian dia akan membunuh babi-babi yang dalam dunia ni. Habis dia bunuhnya. Babi-babi yang ada di Malaysia ni, babi-babi yang ada di Hong Kong, babi-babi yang ada di China, babi-babi yang ada di Eropah, habis dibunuhnya. Itu turunnya Nabi Isa AS. Untuk pagi ni kita sambung, iaitu lahirnya atau zahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu di antara tanda-tanda besar tu. Sekarang ni ada yang kata, ada yang mengatakan dia dah lahir, ada yang mengaku diri mereka sebagai Imam Mahdi. Tapi itu belum dapat terbukti kebenarannya, belum lagi terbukti kebenarannya. Mungkin benar, mungkin tak benar. Tapi nanti akan lahir Imam Mahdi Imam Mahdi ni, kedatangan Imam Mahdi pada akhir zaman telah menjadi kepercayaan yang merata di kalangan kaum muslimin dari zaman berzaman. Dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad lagi dah timbul cerita Imam Mahdi ni akan muncul. Dialah yang menjadi ketua pasukan-pasukan yang menentang Dajjal. Kita cerita dah Dajjal, dah cerita dah Imam Mahdi ni dia antara orang yang menjadi ketua untuk menentang Dajjal. Dia juga bila turun Nabi Isa akan ambil alih pemerintahan pasukan Islam. Imam Mahdi jadi penolongnya. Jadi kedua-dua mereka itu menentang Dajjal, dan mereka dua-dua itu akan membunuh membunuh siapa? Dajjal. Itu Imam Mahdi demikian diterangkan oleh Al-Ustaz Al-Arsyad Talib Lubis, orang Indonesia. Di dalam bukunya yang bernama Imam Mahdi. Ada satu buku namanya, dia mengarang buku yang dipanggil Imam Mahdi. Imam Mahdi itu imam yang dapat hidayah. Selanjutnya beliau menerangkan bahawa Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun pun ada mengarang buku juga. Dalam bukunya yang bernama Muqaddimah Ibnu Khaldun, ada menerangkan bahawa telah masyhur di kalangan seluruh umat Islam dan sepanjang masa bahawa pada akhir zaman akan lahir seorang lelaki dari Ahlul Bait, dari keturunan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad. Namanya Ahlul Bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menguatkan agama Islam. Itu Imam Mahdi lah dia keturunan daripada Nabi Muhammad. Namanya pun bapaknya nama Abdullah, maknya nama Aminah. Macam Nabi Muhammad jugalah. Tapi dia bukan Nabi Muhammad tapi dia keturunan daripada Nabi Muhammad, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya serupa, nama bapaknya serupa, nama maknya serupa, keturunan asalnya serupa. Iaitu yang menjadi ikutan, melahirkan keadilan. Dia menguatkan agama Islam, melahirkan keadilan dan menjadi ikutan kaum muslimin. Dia jadi orang dia jadi pemimpin kepada sekalian orang muslimin. Mudah-mudahan kita ada dalam masa tu. Kalau ada, kita kena ikut dia lah kita tak tahu siapa orang ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menguatkan agama Islam, melahirkan keadilan dan menjadi ikutan kaum muslimin. Ia akan menguasai negara-negara Islam. Pasukan Islam akan berkuasa nanti, mengalahkan tentera-tentera Yahudi dan sebagainya. Di mana dia akan menguasai negara-negara Islam, dinamai Mahdi. Dinamai Mahdi. Mahdi itu artinya yang menerima hidayah, yang dapat petunjuk. Keluarnya Dajjal, dibunuh oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Keluarnya Dajjal dan timbulnya tanda-tanda kiamat yang tersebut dalam hadis-hadis adalah sesudah datangnya Mahdi. Turunnya Mahdi, ada zahirnya Mahdi, Dajjal pun timbul. Dajjal pun timbul, begitu juga
tentera-tentera yang menentang Islam akan makin lama makin ganas, makin lama makin kuat, makin lama makin ganas, makin lama makin teruk. Nak menentang Islam. Sekarang dah berlaku dah. Sekarang dah berlaku ke tak seluruh dunia? Seluruh dunia. Jangan tengok tengah kerong ni apa tak ada. Seluruh dunia tengok. Ya. Mereka menentang Islam. Di China orang Islam sedang ditindas. Di Burma orang Islam sedang dibunuh. Di India orang Islam sedang dihimpit, dibunuh, diperkosa, ditekan, ditindas. Itu di India. Kashmir kebanyakannya penduduknya orang Islam, tapi ditindas oleh orang Hindu kerana kerajaannya orang Hindu. Di China pun begitu dah. Begitu juga di Eropah. Orang-orang bukan Islam sudah makin lama makin berani, makin lama makin berani, makin lama makin berani. Ya. Sikit lagi akan timbul Dajjal. Dajjal pun begitu juga. Menentang Islam. Dia mengaku dirinya Tuhan. Kita dah baca Dajjal dulu dah. Bila timbul saja Nabi Isa turun dari langit, sekarang Nabi Isa di langit. Langit yang berapa? Penat ngajar, dah lupa, penat. Langit yang berapa? Langit yang kedua, betul. Dia turun Nabi Isa nanti, itulah akan menjadi panglima kepada tentera-tentera Islam. Sebelum Nabi Isa turun, Mahdi dulu. Mahdi dulu memimpin tentera Islam. Bila Nabi Isa turun, Mahdi menyerahkan kepimpinan tentera Islam itu kepada Nabi Isa AS. Maka berjuanglah antara Nabi Isa dan Imam Mahdi menentang Dajjal dan juga tentera-tenteranya orang Eropah, orang Cina, orang Hindu dan sebagainya. Itu akan berlaku tu. Bila bagi orang Yahudi juga ya. Keluarnya Dajjal dan timbulnya tanda-tanda kiamat yang tersebut di dalam hadis-hadis adalah sesudah datangnya Mahdi. Turun Imam Mahdi. Baru timbul Dajjal dan sebagainya. Turunnya Nabi Isa anak Maryam pun adalah pula sesudah Mahdi. Dan kerjasama dengan Mahdi mengalahkan Dajjal. Dan Nabi Isa sembahyang berimamkan kepada Mahdi. Nabi Isa sembahyang tapi Mahdi jadi imam. Itu baru panggil Imam Mahdi. Dia jadi imam. Amir itu pemerintah ya, sultan lah. Amir Syakib Arsalan menulis dalam kitabnya iaitu Hadir Alam Islami. Hadir Alam Islami nama kitab dia ya. Apa tulisnya? Telah bersuaralah 3 agama langit. Bertemu 3 agama dari langit. Iaitu apa? Agama Yahudi. Ya, pengikut Nabi Musa AS. Agama Yahudi. Kristian pengikut Nabi Isa AS. 3 langit dari langit, 3 agama dari langit tu. Semua agama Allah pula tu. Yahudi, Kristian dan Islam. Ya, 3 tu agama dari langit. Tapi yang relevannya Islam. Bila datang Islam dengan sendirinya termasuklah agama Kristian. Bila datang Kristian termasuklah agama Yahudi. Tapi mereka degil. Masih lagi menganut agama yang udah tak relevan lagi ketika itu. Patutnya sekarang dia dah tak ada. Yahudi dah tak ada, Kristian dah tak ada, semua Islam belaka. Tapi mereka degil. Mereka berpegang dengan agama mereka yang lain-lain. Itu bila bertembung nanti berperang lah. Bersuaralah 3 agama langit iaitu Yahudi, Kristian dan Islam. Tentang akan lahirnya seorang daripada akhir zaman. Yahudi selalu menunggu kedatangan Al-Masih, iaitu Imam Mahdi, Nabi Isa ya. Bukan Imam Mahdi, kedatangan Al-Masih itu Nabi Isa yang akan memperbaharui kekuasaan mereka. Mereka kata Nabi Isa itu akan memperjuangkan keyahudian mereka. Padahal tak betul itu. Nabi Isa tidak memperjuangkan Yahudi, dia memperjuangkan Islam supaya itu. Kristian pula, kaum Nasrani itu Kristian ya, menganggap bahawa Isa alaihissalam adalah Al-Masih yang akan datang kembali pada akhir zaman untuk membinasakan Dajjal. Memang betul pun ya.
Nabi Isa memang dia akan membunuh Dajjal, membinasakan Dajjal. Tapi dia tidak mengamalkan agama Kristian ketika itu. Dia akan mengamalkan Islam bersama dengan Imam Mahdi. Kedua-duanya membunuh Dajjal nanti. Nah, sedangkan kaum muslimin mempercayai akan turunnya Isa ibnu Maryam. Percaya juga Isa akan turun. Dan juga percaya akan munculnya Imam Mahdi. Dua-dua percaya. Nabi Isa turun pun kita percaya, Imam Mahdi muncul pun kita percaya juga. Pada akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Itu tanda-tanda besar kiamat tu. Ya, zahirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Kita percaya yang tu. Sebelum terjadinya kiamat besar, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Mereka akan mengalahkan segala musuh-musuh mereka dan berlakulah keadilan pada seluruh bumi ini. Aman, tenteram, tak ada lagi orang berzina, tak ada lagi orang merompak, tak ada lagi orang merogol, tak ada lagi orang menyamun, tak ada lagi orang yang menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Tenang ketika itu, ya. Pasal kalau kita ikut Islam, dunia ni tenang ke huru-hara, perempuan? Kalau betul-betul ikut Islam, tenang ke huru-hara? Tenang, ya. Masa itu polis tak ada kerja, tak ada siapa nak tangkap. Ya. Pegawai penjara pun tak ada kerja, tak ada orang masuk penjara. Zaman itu, tahu? Tenang aja. Pasal masing-masing hanya mengingati Allah. Masing-masing hanya turut perintah Allah. Tak ada orang nak merompak, tak ada orang nak mencuri, tak ada orang nak menyamun, tak ada orang nak isap dadah, tak ada orang yang minum arak, tak ada orang yang mabuk. Kenapa? Masing-masing itu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bila semua orang taat kepada Allah Ta'ala, mana ada maksiat? Mana ada perjudian? Mana ada rompakan? Mana ada samunan? Tak ada. Masing-masing masing-masing aman aja. Hasad dengki tak ada, marah tak ada. Itu kalau semua ikut cara Islam. Ya. Jadi amanlah dunia ni. Sekarang ni aman ke tak? Sekarang ni aman ke huru-hara dunia? Huru-hara, yang tak semayang yang ramai, yang merompak ramai, yang menyamun ramai. Lagi apa? Yang berzina lagi ramai, yang minum arak ramai, yang berhiburan liar ramai. Ya. Malahan yang tak berpakaian pun ramai. Di Eropah tu ada tempat-tempat yang dia tak ada pakaian. Merata-rata jalan telanjang semua tu. Di Eropah tu. Macam di Switzerland, di Denmark, di Perancis. Di sebagai Sweden. Dia ada satu tempat namanya nudist colony. Koloni itu artinya kumpulan. Nudist tu telanjang belaka. Kemari telanjang je. Dia ada satu tempat buka pakaian tu, keluar tu telanjang. Lelaki dan perempuan. Sekarang ni ada tempat-tempat itu tau. Dia panggil nudist colony. Kerana padahal agama mereka melarang. Islam dah tentu melarangnya. Kristian melarang, Yahudi melarang, tapi buat juga. Masing-masing tak nak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang huru-hara tu. Kerana masing-masing tak ikut perintah Allah, masing-masing langgar perintah Allah. Itu apa tu? Sampai kepada Imam Mahdi nanti, sampai kepada Nabi Isa nanti, akan jadi aman tenteram dunia ni, ya. Sampailah kedua-duanya wafat. Nabi Isa akan wafat, meninggal dunia, Imam Mahdi pun wafat. Lepas itu masing-masing manusia-manusia dalam dunia ni sudah balik lupa kepada Allah Ta'ala. Sudah balik tak semayang, sudah balik tak menyembah Allah, sudah balik melakukan maksiat. Ekonomi masa itu makin lama makin kuat, makin lama makin maju, makin lama makin canggih. Sampai orang nak berzakat pun tak ada tempat nak berzakat. Semua dah kaya-kaya belaka. Masa itulah baru matahari terbit dari mana? Dari barat. Terbit matahari dari barat. Taubat dah terima lagi. Beriman dah tak terima lagi. Yang kafir terus kafir. Kemudian Allah perintahkan satu orang, bukan orang pun, malaikat, untuk meniup sangkakala. Masa itu tak ada lagi taubat dah, ya. Itu berlakulah kiamat yang sebenarnya. Baik.
Kaum Nasrani menganggap Isa alaihissalam ialah Al-Masih yang akan datang kembali pada akhir zaman untuk membinasakan Dajjal. Sedangkan kaum Muslimin kita selain mempercayai akan turunnya Isa ibnu Maryam, juga percaya akan munculnya Imam Mahdi pada akhir zaman sebelum terjadinya kiamat besar. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, aman, tenteram, tak ada orang gaduh-gaduh lagi dah. Dengan keadilan. Setelah dunia penuh dengan kezaliman. Sebelum itu kezaliman. Sekarang ni sedang kezaliman berlaku ni. Sekarang ni orang Islam sedang ditindas. Di China ditindas, di India ditindas, di mana? Di Eropah ditindas, di Amerika ditindas. Di mana-mana pun umat Islam sedang ditindas hari ini. Ya. Di Malaysia pun mana ada syariat Islam diamalkan di Malaysia ni. Kalau nak amalkan, tak ada sokongan pun. Mereka nak cara yang biasa tu juga ya. Kalau ekonomi nak ekonomi kapitalis, nak hiburan yang apa? Yang liar dan sebagainya. Di Indonesia pun macam tu juga. Mereka mengamalkan sikap apa? Cara hidup Nasakom. Apa Nasakom? Nasionalis. Okey apa? NASA tu nasionalis. Kom tu komunis. Nasionalis komunis itu di Indonesia. Begitu juga di negara-negara Timur Tengah. Tak ada satu pun negara yang mengamalkan Islam sekarang ni. Orang Islam sedang ditindas. Di India tu, masjid yang paling besar, yang paling tua di India tu dimusnahkan oleh orang Hindu. Nama masjid Babri namanya. Ada orang dengar tak? Masjid Babri, masjid yang paling canggih di India, diroboh oleh orang Hindu. Orang Islam tak boleh buat apa, tengok aja. Pasal apa? Orang Hindu tu ramai. Udahlah ramai bersenjata pula tu. Udahlah ramai ada bersenjata, dikawal oleh tentera-tentera India. Diroboh depan mata orang Islam. Menangis aje lah. Nak buat apa? Sekarang ni dah jadi padang jarak, padang terkokor. Mengadu kepada OIC. Tahu apa OIC? O tu apa? O tu apa? Organization, persatuan. I tu Islam, Organization of Islamic Countries, OIC. Ya, pertubuhan negara-negara orang Islam. Ngadu pada OIC. Apa jawab OIC? Oh, IC itu aja. Oh, IC. Aku nampak itu aja. Itu yang sedang berlaku sekarang ya. Di mana-mana Islam ditindas di Burma, Islam ditindas di China, Islam ditindas di India, Islam ditindas di Filipina, Islam ditindas di Eropah, Islam ditindas di Amerika, Islam ditindas di mana-mana pun. Walaupun di Timur Tengah, ya, pemerintahnya orang Islam, tapi Islam sedang ditindas di sana. Cara hidup Islam tak ada. Di Timur Tengah pun tak ada, negara Arab pun tak ada. Mana pun satu tempat pun tak ada yang diamalkan betul-betul cara hidup Islam. Walaupun di Iran tak ada juga. Sampailah nanti munculnya Imamul Mahdi dan Nabi Isa nanti ya. Itu akan datang insya-Allah. Tunggu aja lah. Tapi rasa entah dan kita ni ya. Itu yang berlaku sekarang ni. Sedang kaum muslimin selain mempercayai akan turunnya Isa ibnu Maryam, juga percaya akan munculnya Imam Mahdi pada akhir zaman sebelum terjadinya kiamat besar. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah dunia penuh dengan kezaliman. Sekarang ni kezaliman, nanti akan jadi keadilan. Seronok hidup sekarang ni. Masih itulah ya. Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk. Itu Mahdi. Mahdi yang diberi petunjuk. Cakap Arabnya Mahdi, cakap Melayunya diberi petunjuk ya. Kata Mahdi tidak terdapat dalam Quran, dan Quran tak ada tentang Imam Mahdi, tak ada pun. Hadis punya hadis pun tak ada yang sahih benar-benar, tak ada tentang Imam Mahdi tu. Ya. Bukan ada hadis yang sahih benar, tak ada. Tidak ada pula ayat yang menerangkan kedatangan Mahdi. Kitab hadis sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga tidak memuatkan hadis-hadis tentang menerangkan tentang Mahdi.
Tak ada. Dalam hadis Bukhari tak ada, hadis Muslim pun tak ada. Yang sahih betul. Kalau dua-dua perawi ni, sahih Bukhari atau Muslim, kalau ada salah satu, artinya hadis itu sahih lah. Ini tak ada. Bukhari pun tak ada menyebut tentang Imam Mahdi, Muslim tak ada menyebutkan tentang Imam Mahdi. Tapi orang Islam semua percaya. Orang yang percaya betul-betul, orang Syiah itu betul percaya, ya. Tanda mereka mengatakan Imam Mahdi itu ialah dari golongan Syiah. Tapi yang sebenarnya tak ada lagi. Tetapi memang ada beberapa hadis. Hadis lain ada tapi bukan sahih, ya. Beberapa hadis dalam Sahih Muslim yang akan membagi-bagikan harta tetapi tidak menyebutkan Imam Mahdi. Ada yang bagi-bagi harta, ada menang umat Islam, dapat harta rampasan, itu ada. Tapi tak ada sebut tentang Imam Mahdi pun tak ada, ya. Jadi kalau nak percaya pun percaya. Tak salah percaya, ya. Kalau tak percaya pun dia tak ada hadis yang sahih. Jadi banyak yang menentang. Di dalam Sahih Muslim tersebut hadis akan ada pada suatu zaman, akhir zaman, seorang khalifah yang akan membagi-bagikan harta dan tidak menghitung-hitungnya. Ambil bagi begitu aja, dah menang. Harta rampasan tu bagi aja, bagi mau. Tak bilang pun. Ambil seraup bagi, ambil seraup bagi. Perempuan esok bawa beg, akan dapat penuh beg tu. Emas ke, belian ke, apa saja lah tu ketika zaman itu, ya. Sekarang ni ada ke? Sudah tiba ke belum zaman tu? Belum lagi, ya. Tapi akan ada. Itu dalam Sahih Muslim, ya. Dapat ke tak tambah orang yang bercakap ni, tak ada lah tu, ya. Perempuan bang, boleh dapat tak? Agak-agak. Siapa boleh hidup agak-agak 50 tahun lagi, angkat tangan. Siapa boleh hidup agak-agak 100 tahun lagi, angkat tangan. Mungkinlah 100 tahun lagi ke, ya. Mungkin hari tak ada nampak, tak ada tanda-tanda nampaknya pun. Orang yang bercakap ni sekarang dah 80. Kalau 1 tahun lagi 180. Ada ke orang akhir zaman umur 180? Kalau ada yang tak lalu bangkit dah. Kalau ada lagi lah tak lalu bangkit dah, barin aja, ya. Begitulah. Perempuan bawa itu juga. Ya, akan ada pada akhir zaman seorang khalifah tu raja, ya, yang akan membagi-bagikan harta dan tidak menghitung-hitungnya. Tak ada bilang-bilang, terus bagi begitu je, seraup. Sedangkan di dalam Sahih Bukhari tersebut kata, bagaimana hal kamu apabila turun Ibnu Maryam, Isa, sedangkan imam kamu dari kamu. Imam je dari kamu, dari golongan kamu. Ibnu Maryam iaitu Nabi Isa bukanlah dari kamu, tapi imam tu daripada kamu, Imam Mahdi. Tapi tak sebut pun Imam Mahdi. Tak secara khusus tak sebut Imam Mahdi, ya. Itu aja bunyi hadis tu. Samar-samar aja. Sebahagian ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan kata-kata khalifah dan Imam Mahdi dalam kedua hadis tadi ialah Mahdi. Imam tadi kira-kira Mahdi itu. Sedangkan sebahagian dari ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan kata-kata imam dalam hadis kedua adalah kitab suci Al-Quran. Dan kata imam tu bukannya orang, kitab Quran. Itu pendapat ulama. Jadi khususnya sebut Mahdi tak ada. Tak ada khusus sebut Mahdi. Ini ulama je berpendapat. Mungkin ini Imam Mahdi. Jadi kalau nak percaya pun percayalah, tak percaya pun tak percaya pun tak ada berdosa kerana dia bukan hadis sahih, ya. Tapi semua ulama percaya. Semua ulama percaya yang dimaksudkan imam tu adalah Imam Mahdi, ya. Cuma tak sebut secara khusus, itu aja. Ya, kemudian apa? Sebahagian ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan kata-kata khalifah dan imam di dalam kedua hadis tadi ialah Imam Mahdi. Sedangkan sebahagian yang lain ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan kata-kata imam dalam hadis kedua tadi ialah kitab suci Quran. Bukan Imam Mahdi tapi Quran. Masing-masing ikut Quran saja. Jadi hadis-hadis yang menyatakan kedatangan Mahdi hanya terdapat dalam kitab-kitab hadis selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab hadis lain ada, tapi tak
Tak masyhur dengan sahih ni, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua-dua tu yang masyhurnya, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi oleh kerana tak ada, banyak yang tak percaya, ya, banyak yang menolak. Ya, hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu. Kerana itu banyak sekali ulama yang berpendapat bahawa semua hadis tentang Imam Mahdi itu adalah lemah. Apa saja hadis tentang Imam Mahdi itu lemah kerana tak ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Jadi lemah atau palsu. Lagi teruklah, kalau palsu lagi teruk. Lemah tu dhaif, palsu tu maudhu' namanya, cakap Arabnya maudhu'. Itu hadis palsu tu, ya. Sebab itu kedatangan Mahdi tidaklah termasuk kepercayaan dalam Islam. Bukan wajib, ya. Bukan wajib percaya Imam Mahdi. Tapi tidak salah kita nak percaya tentang Imam Mahdi, tapi tidak wajib. Tahu kata tidak wajib. Nak percaya, nak idak tentang Imam Mahdi. Tapi Nabi Isa kena percaya. Mana ada hadis-hadisnya, ya. Nabi Isa kena percaya betul-betul. Tapi Imam Mahdi boleh percaya, boleh tak percaya, ya. Kalau tak percaya tak ada pula batal akidah, tak ada pula jadi kafir jadinya. Tapi kalau tak percaya Nabi Isa akan turun, apa jadi? Perempuan tak percaya Nabi Isa akan turun, jadi apa? Ya Allah. Jadi apa? Kafir. Sebut. Jadi apa? Kafir. Kalau tak percaya Nabi Isa akan turun. Tapi Imam Mahdi tak apa? Tidak jadi kafir, ya. Tapi elok percaya ke elok tak percaya? Elok percaya kerana ada hadis yang lain. Tapi itu bukan hadis sahih, ya. Hadis yang lain, bukan riwayat daripada Muslim, bukan riwayat daripada Bukhari. Mengatakan ada Imam Mahdi. Jadi boleh percaya, ya. Baik. Bagus kita percaya itu. Jadi hadis-hadis yang menyatakan kedatangan Mahdi hanya terdapat dalam kitab-kitab hadis selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kerana itu banyak sekali ulama yang berpendapat bahawa semua hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu adalah lemah aja. Tak ada kuat. Atau palsu. Lagi teruk, kalau palsu lagi teruk. Dhaif dan maudhu'. Sebab itu kedatangan Mahdi itu tidaklah termasuk dalam kepercayaan dalam Islam. Tak masuk dalam rukun iman, ya. Mesti percaya tak ada, tak payah. Tak masuk. Perhatikanlah beberapa pendapat mengenai hadis-hadis dan kedatangan Mahdi ni. Ini ada pendapat-pendapat ulama, ya, tentang Mahdi. Sebagai tersebut di bawah ini. Yang pertama, pendapat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni ulama masyhur dulu ni, ya. Kata dia apa? Kata Ibnu Khaldun apa? Setelah mengemukakan semua hadis-hadis berkenaan dengan kedatangan Mahdi dan pendapat para ahli hadis tentang hadis-hadis tersebut, Ibnu Khaldun berkesimpulan bahawa semua hadis-hadis ini tidak ada yang terlepas dari bantahan kecuali sedikit. Artinya boleh bantahlah, ya. Tidak terlepas dari bantahan. Banyak orang bantah. Yang menyokong sikit aja, yang bantah ramai. Maknanya boleh percaya, boleh tak percaya tentang Imam Mahdi. Tapi elok percaya ke elok tak percaya? Sekali lagi, elok percaya ke elok tak percaya? Eloklah percaya, ya. Yang kedua, pendapat Syekh Muhammad Darwish. Itu ulama lain. Nama Syekh Muhammad Darwish. Hadis-hadis tentang Mahdi semuanya lemah. Tidak sebuah pun yang dapat dipegangi. Satu pun tak boleh dipegang. Janganlah kamu terperaya dengan orang yang mengumpulkannya di dalam beberapa karangan. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan hadis ini sahih dan sebagainya. Tak ada hadis sahihnya. Tapi tidak salah untuk percaya, ya. Kemudian apa lagi? Pendapat Said Rashid Redha, ulama lain. Itu yang ketiga, pendapat Said Rashid Redha. Masalah Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya adalah suatu dasar aliran politik yang diberi pakaian agama. Ya, tuan lihat riwayat-riwayat dari hadis-hadis itu tidak terlepas sanadnya dari orang Syiah. Yang betul-betul percaya Imam Mahdi ni orang Syiah aja. Saya dah sebut tadi, mula-mula tadi dah cakap, ya. Yang yakin betul Imam Mahdi itu orang Syiah. Mereka percaya imam mereka itu ialah last sekali adalah Imam Mahdi, ya. Imam mereka tu. Dia ada 12 imam tu, last tu dia percaya itu adalah Imam Mahdi. Sedangkan orang-orang yang tak beragama menyia-nyiakan ajakan untuk mempercayainya. Orang tak ada agama, dia akan
menyiarkan ajakan-ajakan untuk mempercayai Imam Mahdi. Kerana merebut kekuasaan dari bangsa Arab, lalu mengembalikan kekuasaan itu kepada bangsa Parsi. Mereka nak kembali kepada bangsa Parsi. Syiah ni Parsi tahu Parsi? Parsi ni satu bandar di Asia tu, namanya Parsi, Persia dalam bahasa Inggeris ya. Kita panggil Parsi. Iran tu Parsi lah. Itu mereka itu beragama berpahaman Syiah ya, anti Iran. Hadis-hadis tentang Mahdi ini telah berhasil menimbulkan berbagai-bagai pertentangan. Macam-macam orang menentang tentang Syiah ni, tentang Imam Mahdi ni. Kemudian timbul fitnah dan kebinasaan di kalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam. Bila ada timbulnya Syiah ni, maka orang pun berpecah belah. Banyak yang menentang Syiah, banyak menentang Imam Mahdi, banyak menentang apa. Tapi setakat percaya tak salah ya. Percaya Imam Mahdi itu akan muncul. Kerana pencinta-pencinta raja dan sultan dan orang-orang yang mengaku wali dan wali-wali setan. Ada wali-wali itu wali-wali setan. Artinya mereka mengaku wali tapi sebenarnya bukan wali. Itu wali setan namanya. Mereka mengaku wali. Ramai orang mengaku wali ni. Tapi dia bukan wali. Itu wali apa keluarnya? Wali setan. Wali betul, ada yang betul. Syekh Qadir Jalani memang wali. Ya. Rabi'atul Adawiyah wali, bukan wali setan ya. Ibnu Hajar Al-Haytami wali. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki itu wali-wali belaka tu, tapi bukan wali setan. Yang wali setan tu macam apa? Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku diri dia itu Imam Mahdi. Itu wali setan. Orang India, dia mengaku akulah Imam Mahdi kata dia. Atau kadang-kadang dia mengaku diri dia Isa. Ya, dia mengaku diri dia Nabi Isa ada. Berdasarkan daripada ayat Quran tu. Dia hafal Quran. Dia baca ayat surah Saf. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surah Saf. Ingat ketika aku Nabi Isa berkata, akulah Rasulullah bagi kamu yang sebenar-benarnya, tak ada ragu-ragu lagi. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang terdapat dalam kitab namanya Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Terimalah berita gembira bahawa selepas ini akan datang seorang nabi yang menggelarkan diri namanya Ahmad. Dia kata dia tu. Yang dipanggil sebagai Ahmad. Dia kata aku tu kerana nama aku, kata dia lah ya. Kata nama aku apa? Mirza Ghulam Ahmad. Ahmad tu aku tu. Padahal ulama-ulama mentafsirkan Ahmad tu bukan Mirza Ghulam Ahmad. Mereka mengatakan Ahmad tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Ahmad juga ya. Lepas Nabi Isa, Nabi apa? Lepas Nabi Isa, Nabi apa? Nabi Muhammad lah. Kata Nabi Muhammad pula, aku Nabi yang terakhir. Lepas aku tak ada lagi Nabi lagi. Tak ada lah Nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad, tak ada. Mirza Ghulam Ahmad mengaku diri dia sebagai Nabi selepas Nabi Isa. Dia menubuhkan satu gerakan namanya Qadiani. Nama gerakannya Qadiani. Sekarang ramai pengikutnya. Berjuta-juta pengikutnya tau, Qadiani ni. Mengaku bahawa Nabi Mirza Ghulam Ahmad tu adalah Nabi Isa. Ya, selepas Nabi Muhammad. Itu pendapat yang ketiga tadi ya. Itu mana wali-wali syaitan tu. Telah mengaku dirinya sendiri-sendiri sebagai Mahdi, baik di timur atau di barat, serta memperkuat pengakuan itu dengan menimbulkan pertempuran dan peperangan dengan menyebar-nyebarkan bid'ah. Bid'ah apa? Apa dia bid'ah? Sesuatu yang dibuat atas nama Islam tapi yang sebenarnya tak ada dalam Islam. Itu namanya bid'ah. Dia mengaku itu adalah dari Islam tapi yang sebenarnya tak ada. Itu namanya bid'ah ya. Itu benda-benda baru, itu bid'ah.
Setiap benda-benda yang baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat masuk neraka. Itu bid'ah ya. Macam apa yang kata bid'ah tu? Dia mengaku benda itu dalam Islam tapi tak ada. Bila kahwin bersanding. Ada dalam Islam bersanding? One more time. Ada dalam Islam bersanding? Ada? Mana ada ayatnya? Ya. Tapi bila kahwin mesti bersanding. Itu bid'ah tu. Panggil pula tu imam baca doa depan pengantin tu. Ada dakwah itu. Jadi itu namanya bid'ah ya. Ini bid'ah tu tak ada dari Islam ya. Jadi banyak kopi tu. Itu wali setan tu. Telah mengakui dirinya sendiri-sendiri sebagai Mahdi, baik di timur atau di barat, serta memperkuat pengakuan itu dengan menimbulkan pertempuran dan peperangan, dan dengan menyebar-nyebarkan bid'ah dan kebinasaan di bumi, sehingga beribu-ribu orang menyeleweng dari pimpinan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahaman Ahlussunnah wal Jamaah di lanyak-lanyak di Syria sekarang dibom hari-hari oleh Bashir namanya, pemerintah Syria tu ya. Bashar Assad namanya. Itu orang Syiah tu. Sehingga beribu-ribu orang menyeleweng dari pimpinan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagiannya keluar dari agama Islam. Ada yang keluar dari Islam ada. Itu pendapat yang ketiga. Yang keempat, pendapat Muhammad Farid Al-Wajdi. Farid Wajdi namanya. Orang lama juga tu. Orang-orang yang mengerti tentang ilmu hadis akan mensucikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan-ucapan sebagai yang terdapat dalam hadis-hadis tentang Mahdi itu. Keterangan yang berlebih-lebihan, pemandangan yang tak tentu arahnya tentang sejarah, kejahilan mengenai hal ehwal manusia dan sunnah Allah yang berlaku di alam ini yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis palsu tadi ya, atau hadis lemah tadi. Hadis-hadis tentang Mahdi itu menunjukkan bahawa hadis itu dibuat-buat oleh pengadut-pengadutnya yang terdiri dari orang-orang yang menyeleweng dari golongan Syiah. Syiah yang mengada-ngadakan hadis itu dengan maksud tertentu, iaitu mencari kedudukan menjadi khalifah atau raja di negara-negara Arab dan Maghrib. Maghrib tu barat ya. Negara Arab dan negara-negara barat. Itu pendapat Farid Wajdi. Kemudian apa kata Syekh Tahir Jalaluddin? Pendapat Syekh Tahir Jalaluddin, sesungguhnya hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat, lebih tentang Dajjal dan Mahdi, banyak sekali banyak sekali cacatnya, tak sempurna. Banyak sekali cacat, iskal tu dimuskilkan, itu namanya iskal. Dan kontradiksi. Artinya banyak penentangan, kontradiksi. Itu cakap orang putih tu. Contradiction. Jadi sebenarnya perkataan Belanda tu. Kontradiksi padanya dan yang sengaja dibikin-bikin orang dari golongan Yahudi, Majusi, Parsi dan lain-lainnya untuk menghancurkan agama Islam dan kekuasaan bangsa Arab. Juga dibikin-bikin oleh ahli-ahli Asyiah, ahli-ahli Asabiyah dari golongan Alawiyin. Alawiyin tu orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Nabi Isa dan sebagainya. Umayyiyin, Abbasiyin, orang-orang Abbasiyah, dengan tujuan mendapat kekuasaan politik di sana. Nak kekuasaan politik aja. Sebahagian dari pembikin hadis-hadis palsu itu sudah mengakui sendiri akan dosa mereka, lalu mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ada yang dah taubat. Itu pendapat yang kelima. Ada reka-reka tentang Imam Mahdi itu. Pendapat yang keenam pula, pendapat Ustaz A. Hasan. Ini orang Indonesia, terkenal dengan nama Hasan Bandung. Orang Indonesia, ulama Indonesia. A. Hasan, guru Persatuan Islam,
boleh dikatakan semua hadis tentang Mahdi itu tidak sah. Dan kelihatan dibikin oleh orang-orang dahulu dengan maksud mendirikan kerajaan dengan orang dengan topeng Mahdi. Mereka nak berkuasa. Jadi bertopengkan Mahdi. Ambil nama Mahdi aja. Mahdi artinya orang yang dapat pimpinan, yang dapat petunjuk, yang dapat membereskan umat Islam dari kekalutan. Itu Imam Mahdi. Ya? Mereka mengatakan itu adalah direka. Sebenarnya tak ada. Kemudian pendapat yang ketujuh, last sekali, panjang pendapat ini ya. Yang ketujuh, pendapat Dr. H. Abdul Karim Amrullah. Siapa ni? Abdul Karim Amrullah. Ini yang lebih terkenal dengan nama apa? Ya Allah. HAMKA apa? Tak kenal? Tak pernah dengar? Jadi nama sebenarnya apa? Haji Abdul Karim Amrullah. H. Nampak H tak? Haji tu. Abdul apa? A. Lagi? K. Patut ada M tu. K. A. K. A tu K. Haji Abdul Karim Hamka. Itu Hamka itu ya. Dengan segala alasan dan keterangan yang sudah saya kemukakan itu, kata Hamka, saya menyatakan bahawasanya nama Mahdi itu semata-mata kata-kata dan omong-omong saja. Yang sebenarnya tak ada, kata dia Hamka ya. Jangan percaya pula ni ya. Boleh percaya tak bahawa Imam Mahdi itu ada? Boleh ya. Kami ini orang-orang ini yang menentang. Mereka ni tak ada hadis sahih baru percaya. Tidak. Kita boleh percaya, tak apa, tak salah. Sekali-kali tidak sah sama sekali. Apalagi akan dimasukkan ke dalam pula, dimasukkan pula Ghulam Ahmad yang saya sebut tadi. Mirza Ghulam Ahmad tadi ya. Nabinya kaum Ahmadiyah. Dia menubuhkan satu pasukan namanya pasukan Ahmadiyah, kumpulan Ahmadiyah, atau lebih terkenal dengan apa? Qadiani. Kerana hadis-hadis lemah dan palsu tentang Mahdi itu disebarkan seluas-luasnya oleh golongan Yahudi yang menyebarnya, Majusi dan juga kepercayaan orang-orang Mahdi tentang Mahdi yang tadi. Akhirnya hampir semua raja-raja, sultan-sultan dan kepala-kepala negara mendakwakan bahawa masing-masing itu adalah Imam Mahdi. Raja-raja mengatakan akulah Imam Mahdi, ya. Pendakwah pun kata juga akulah Imam Mahdi. Pemimpin-pemimpin masyarakat mengatakan dia Imam Mahdi. Semua mengaku dia Imam Mahdi. Ya. Jadi apa kata Hamka tadi? Ikutilah aku katanya. Itu orang tadi tu. Jangan rewel dan lain-lain. Itu ada anunya. Jangan cari yang lain. Aku dah ada katanya. Lalu mereka dengan goyang kaki, seenaknya menduduki tahta kerajaan, jadi sultan. Kesultanan sebagai Mahdi, orang yang dapat pimpinan dan petunjuk dari Allah. Dia mengatakan dapat petunjuk dari Allah, padahal tak ada pun. Yang sebenarnya mereka adalah bajingan apa? Setan-setan lah. Bajingan besar atau dajjal kecil yang haus kekuasaan dan menimbulkan keonaran. Keonaran terutama rekan-rekan gitu aja. Keonaran saja di atas dunia ini ya, bukan betul-betul. Sembang kosong aja. Mengaku aja tu. Yang paling banyak Mahdinya ialah golongan Syiah. Hamka mengatakan yang paling banyak Mahdi ialah Syiah. Golongan Syiah adalah orang-orang yang berpijak kepada Ali radhiyallahu anhu. Dia mendewa-dewakan Sayyidina Ali dan berpendirian bahawa ia adalah imam khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Syiah. Saya sekarang sedang mengajar bab Syiah ni di Taman Melayu ya. Baca kitab namanya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cerita tentang Syiah aja. Syiah dah habis. Bawa sekarang ni Mu'tazilah. Jabatan imam atau khalifah tidak boleh dijabat oleh orang lain. Yang boleh orang Syiah aja, selain Ali dan anak cucunya.
Mereka percaya apa itu. Kebanyakan Mahdi itu mati terbunuh. Yang dah mati pun dah ada. Mengaku Imam Mahdi tapi dah mati. Sudah menjadi cacat, menjadi catat peradaban manusia pula. Bila seseorang yang dipandang baik terbunuh, maka timbullah berbagai-bagai kepercayaan, iaitu khurafat. Percayaan karut itu namanya khurafat, ya? Tentang orang-orang baik yang mati terbunuh. Ingatlah kewafatan Isa ibnu Maryam, sehingga timbul kepercayaan bahawa ia adalah anak Tuhan. Itu sebagai contoh. Nabi Isa tu diangkat ke langit, tapi kata orang Yahudi dibunuh. Sudah dia kata dia itu anak Tuhan. Mati terbunuhnya Ali bin Abi Talib telah menimbulkan banyak kepercayaan. Bila mati je Ali, banyak kepercayaan timbul. Kepercayaan khurafat, kepercayaan karut tu di kalangan pengikut-pengikutnya. Demikianlah juga peristiwa terbunuhnya anak-anak dan cucunya di kemudian hari, menimbulkan khurafat demi khurafat, menimbulkan Mahdi demi Mahdi di kalangan mereka. Golongan Syiah menurut kepercayaan pecah di dalam 4 mazhab. Ada 4 mazhab tu tentang Syiah ni, kan. Kepercayaan pecah ke dalam 4 mazhab. Ada mazhab yang lain pula tu, iaitu Sabaiyah, itu orang Syiah, ya. Kaisaniyah, Zaidiyah dan Imamiyah. Semuanya sesat belaka tu. Cuma yang ada mirip-mirip kebenaran dia panggil Imamiyah. Itu ada mirip-mirip Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tak sepenuhnya. Semua nama ini adalah menurut nama-nama pemimpinnya masing-masing. Kesimpulannya semua tak betul belaka tu. Yang betul hanyalah Ahlussunnah wal Jamaah. Lain semua tak betul. Syiah tak betul, Mu'tazilah tak betul, Khawarij tak betul. Kemudian masing-masing mazhab itu pecah menjadi beberapa mazhab lagi, sehingga semuanya berjumlah lebih kurang 60 golongan. Mana-mana dari golongan itu masih berpegang kepada kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap oleh umumnya umat dan ulama Islam tetap sebagai orang Islam. Mereka tak ada siapa yang berani mengkafirkan mereka. Tetap sebagai orang Islam. Tetapi mana-mana dari golongan itu yang telah menyimpang dari Al-Quran dan hadis, dianggap sudah keluar daripada agama Islam. Jadi kita tak tahu, Quran tak kerti baca. Jadi kita jangan berani-berani mengkafirkan siapa-siapa pun, ya. Tetap dikira sebagai orang-orang Islam itu. Sejarah menunjukkan dengan tegas sekali bahawa faktor pertama yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam dari dulu sampai sekarang ialah kebodohan terhadap kitabullah. Kerana kebodohan terhadap Quran. Tak erti nak menguraikan Quran. Dan juga sunnah Rasulullah, hadis-hadis. Sunnah Rasul itu hadis. Jadi tak percaya dengan Quran ataupun salah tafsir Quran atau salah tafsir hadis, maka berlakulah perpecahan. Di zaman hidup Rasulullah dan para sahabat besar, hampir rata-rata umat Islam ketika itu mengerti tentang kitab Allah. Zaman itu kerti belaka dan sunnah Rasul. Sebab itulah mereka bersatu padu. Jarang terjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan mereka. Tetapi setelah kitab Allah dan sunnah Rasul itu tidak dipelajari, diabaikan begitu saja, tidak dipelajari betul-betul, tidak dipelajari lagi, sejak saat itulah timbulnya segala macam perselisihan dan perpecahan, timbul perang dan pembunuhan antara sesama mereka. Akhirnya timbullah khurafat, kepercayaan kaut namanya khurafat, dan tahyul. Tahyul tu mimpi aja. Ya. Itu namanya tahyul. Reka-reka aja. Lahirnya Dajjal dan Mahdi palsu sebagai yang diterangkan di atas. Di dalam kitabnya yang bernama Imam Mahdi, Ustaz M. Arsyad Talib Lubis, ini orang Indonesia kita, menerangkan sejarah timbul dan hidupnya berpuluh-puluh Mahdi ditimbul banyak, berpuluh-puluh Mahdi tu. Orang ni mengaku dia Mahdi, orang ni mengaku dia Mahdi, orang ni mengaku dia Mahdi. Di timur dan barat
kebanyakan Mahdi itu timbul di kalangan umat Islam India, Parsi itu Iran ya, Iraq dan Afrika. Tetapi akhir-akhir ini kerana maksudnya ajaran dari India dan Parsi, maka di Indonesia mulai pula timbul kepercayaan terhadap Mahdi itu. Di Indonesia pun dah ada. Ya. Mula-mula diajarkan oleh kaum tarekat. Tarekat di Indonesia mana tarekat tau? Macam-macam tarekatnya. Tahu tarekat? Satu kumpulan yang mereka ada zikir je, macam-macam jenis zikir. Ada Naqsyabandiyah, ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah. Itu nama tarekat-tarekat ya. Tarekat tu bukan salah, yang salah orangnya. Tarekat tu betul ya. Mula-mula diajarkan oleh kaum tarekat, kemudian oleh Ahmadiyah. Ahmadiyah ni tadi yang Mirza Ghulam Ahmad tadi tahu. Dan akhirnya oleh agama Bahai. Bahai itu pun satu jenis tarekat juga. Beberapa kepala tarekat di Indonesia dalam tahun-tahun yang terakhir ini sudah mulai mengajar kepada pengikut-pengikut mereka bahawa masing-masing mereka itu adalah Imam Mahdi. Ketua tarekat mengaku diri dia Imam Mahdi. Imam Mahdi yang diutus Allah untuk memimpin umat-umat dekat akhir kiamat. Dekat-dekat dengan hari kiamat seperti sekarang ini. Dan gerakan Ahmadiyah, itu Mirza Ghulam Ahmad tadi ya. Dan gerakan Ahmadiyah dengan kerajinan yang luar biasa sekali mengajar kepada manusia di timur dan di barat bahawa Mirza Ghulam Ahmad, itu nama orang tadi, adalah Mahdi, tetapi juga adalah Isa Al-Masih. Dia mengaku diri dia Mahdi dan juga Nabi Isa, dua-dua dia. Ya. Juga sebagai Nabi dan Rasul penutup. Dia Nabi dan Rasul penutup sebagai yang telah kita terangkan sebelum ini. Itu kata Hamka ya. Berbahagialah umat Islam yang dapat membersihkan diri dari kepercayaan mereka. Kita jangan percaya Mirza Ghulam Ahmad tu. Dari ajaran-ajaran yang menyeleweng itu, jangan ikut, iaitu dengan tetap dan teguh berpegang kepada kitab Allah dan Quran, Quranul Karim dan sunnah Rasulullah, merupakan hadis-hadis yang sahih. Nak pegang Quran, pegang hadis, dua je. Karena itu kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau kamu pegang teguh kepada kedua-dua perkara tadi, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah, iaitu Quran, sunnati, sunnah aku. Hadis Nabi SAW. Pegang dua itu tak ada sesat. Tak payah ikut Mirza Ghulam Ahmad, tak payah ikut siapa-siapa lagi ya. Memang terasa sekali besarnya bahaya yang dihadapi oleh umat manusia di abad-abad yang akhir ini. Bila tidak ada pegangan hidup, iaitu Al-Quran tak ikut dan hadis Rasulullah pun tak ikut. Lagi apa? Kesesatan demi kesesatan, khurafat demi khurafat telah mempengaruhi kehidupan manusia yang terjauh dari Al-Quran. Sebab manusia sesat kerana dia jauh dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik manusia-manusia yang pintar, yang bijak-bijak dan berpengetahuan tinggi, apalagi manusia-manusia yang bodoh, yang berpengetahuan sederhana sekali. Yang pandai-pandai pun terikut, macam ayah Pin tu, yang mengikut tahu siapa? Ustaz tu. Ustazah yang lulus Azhar tu, Universiti Azhar, tu mengikut ayah Pin. Ustazah tu ngajar dengan saya. Sekali-sekali satu sekolah dengan saya di Kampol. Dia ngajar agama, saya ngajar bahasa Malaysia. Tapi dia ustazah, pengikut ayah Pin juga. Dari bertudung tak payah. Ustaz tu dah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya ya. Ustaz tu dulu Azhar juga. Dia ngajar di ACS Kampol tu. Dia pun terpengaruh dengan ajaran ayah Pin. Begitulah. Tapi ayah Pin tak ada mengaku dia Imam Mahdi. Lagi teruk, dia mengaku diri dia Tuhan langit. Dia jangan mengaku diri Tuhan tau, ayah Pin. Kemudian ada orang mengaku diri Tuhan selain daripada ayah Pin? Ada. Namanya Harun. Tuhan Harun namanya. Isterinya berapa tahu? 10 bininya. Dia mengaku diri Tuhan.
Kenapa? Dia baca ayat Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ayat tu, ayat betul surah Nisa tu, Quran tu. Apa kata Allah? Nikahilah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka, dua-dua atau tiga-tiga atau empat-empat. Tapi sekiranya kamu tidak boleh berlaku adil, cukuplah satu bagi kamu. Dia kira adil macam mana? Dua. Lepas dua apa? Dua campur tiga berapa? 5. Betul? 4. 5 campur 4 berapa? 9. Baru 9. Kalau kamu tak boleh berlaku adil, cukuplah seorang bagi kamu. 9 campur 1 berapa? 10. Itu 10 bininya. Mana dia sekarang ni saya tak tahu. Ada kata dah mati, wallahualam. Kalau dah mati, takkanlah Tuhan nama yang mati. Tuhan mati kan? Ayah P dah mati belum? Dah mati juga. Dia mengaku diri dia Tuhan langit. Jangan percaya janji ni apa itu ya. Itu dia. Dia tak boleh jauh dari Quran dan hadis. Begitu yang berlaku ya. Baik manusia yang pintar ataupun berpengetahuan tinggi, apalagi manusia yang bodoh-bodoh macam kita ni, bodoh-bodoh yang berpengetahuan sederhana sekali. Kewajipan setiap pribadi muslim, setiap pribadi muslim untuk menyebarkan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah seluas-luasnya dan segiat-giatnya, di mana dan kapan. Di mana kapan tu apa? Kapan? Bila ya, di mana dan bila saja di tengah-tengah masyarakat manusia sekarang ini. Sekarang ni ada lah. Jaga-jaga tentang ajaran-ajaran jenis ni ya. Kemudian barulah bila bagaimana terjadinya kiamat itu akan datang ya. Bagaimana terjadinya benar-benar kiamat. Ini sebelum kiamat ni, tanda-tanda nak kiamat. Udah ada tanda-tanda, nanti akan jadilah kiamat sebenarnya. Bila? Siapa tak tahu. Itu di antara rahsia Allah Ta'ala. Ada 10 perkara yang Allah rahsiakan. Kita tak tahu. Allah je yang tahu. Nabi tak tahu, malaikat pun tak tahu. Allah je yang tahu ya. Orang lain pun tak tahu. 10 perkara. Termasuklah hari kiamat. Bila tarikh hari kiamat, itu dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Okey, sekian dulu pembacaan kita untuk pagi ini. Panjang sikit, minta maaf boleh ya. Mana buatnya? Dia tajuknya panjang. Ya. Udah berapa lama dah? 1 jam 7 minit 36 saat. Ya. Itu pun start lambat tu. Kalau start cepat tadi lagi lama ya. Sekian dulu pembacaan kita pada pagi ini. Salah silap minta ampun, minta maaf. Sebelum saya tutup wayang kempunan, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di surau Ijtimaiyah, Sungai Keruh. Cuma bila ditanya tak jawab. Okey, sekian dulu. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir